hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة للاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. InsyaAllah tengah hari ini kita sambung pada hadis 275. Hadis 275. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadis 275 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi as-sabakhati bimadriqanah. Dajjal akan turun pada tempat ini, tanah berair. Nama tempat dia Madriqanah, dekat dengan Madinah. Kemudian fayakunu aktsara ma yakhruju ilaihi nisa, dan ramai yang keluar mengikut Dajjal adalah kaum perempuan. Kerana mungkinlah kita kata perempuan ini dari segi pegangan agama dia tu kurang sikit. Dari segi belajar agama, pegangan agama tu dia kurang sikit, pendedahan tu berbanding dengan lelaki. Jadi pada ketika Dajjal keluar, ramai yang mengikut Dajjal adalah golongan perempuan. Hatta innar rajula, sehingga seorang lelaki yarji'u ila hamimihi, dia pulang bila mana Dajjal tu keluar. Kemudian dia pulang, dia segera pulang kepada keluarga dia, isteri dia, wa ila ummihi, dan juga kepada ibu dia, wa banatihi, kepada anak perempuan dia, wa ukhtihi, saudara perempuan dia, wa ammatihi, mak saudara dia, fayuthiquha ribatan, dan benar-benar dia ikat orang rumah dia, ikat anak tina dia, ikat saudara perempuan dia, ikat mak dia sendiri, ikat mak saudara dia, makhafata an takhruja ilaihi, takut mereka ini, kaum-kaum perempuan ini mengikut Dajjal. Kerana kuatnya sihir Dajjal, ada kedai huru hara pada masa tu, dalam kedai tak ada makanan. Makanan ada semata-mata dengan Dajjal. Jadi kerana lelaki ini kuat lagi iman dia, kalau dia lepas, nescaya golongan-golongan perempuan ini mengikut Dajjal dan beriman kepada Dajjal menjadi kafir. Na'udzubillah. Thumma yusallitullahu al-muslimina alaih. Kemudian Allah Ta'ala memberi kuasa kepada golongan muslimin ke atas Dajjal, dengan mana selepas dibunuh oleh Nabi Isa AS. Fayaqtulunahu wa yaqtuluna syi'atah. Kemudian kaum muslimin akan membunuh Dajjal, dengan makna Nabi Isa yang membunuh Dajjal tu, dengan makna Nabi Isa AS. Dan juga kaum muslimin akan membunuh syi'atah, dengan makna pengikut Dajjal daripada kalangan orang-orang Yahudi. Hatta innal yahudiyah, sehinggalah orang Yahudi itu, seorang Yahudi, la yakhtabi'u tahta syajarah, dia akan nusuk, bersembunyi di bawah pokok. Pokok mana ni? Pokok gharqad. Pokok lain semua royak, pokok ko batu, ko dinding, ko kayu, ko gapo, semua akan royak. Mari sini wahai muslim, wahai Abdullah, mari sini, belakang aku ni ada orang Yahudi, mari bunuh. Peristiwa ni berlaku ketika mana selepas Dajjal dibunuh, dan pengikut-pengikut Dajjal yang terdiri daripada orang-orang Yahudi juga akan dibunuh. Awil hajar tahta syajarah, akan bersembunyi di bawah pokok, di bawah batu. Fayaqulul hajar awil syajar, Jadi pada ketika tu batu dan juga kayu pokok akan berkata kepada orang Islam itu,
hadza yahudiyun, ini ada orang Yahudi duduk tahti di bawah aku, orang Yahudi duduk nusuk, duduk sembunyi bawah aku, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Kerana ketika mana pada zaman Nabi Isa tidak lagi menerima agama selain daripada agama Islam. Sama ada masuk Islam ataupun mati kena bunuh. Itu pada zaman Nabi Isa. Kerana jelas Nabi Isa dengan golongan Kristian jelas. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa tetap sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul. Dan Yahudi juga jelas. Kenapa? Dia diikut Dajjal itu telah dibunuh. Maknanya tak ada lagi ketua mereka, tak ada. Jadi agama yang sebenar adalah agama Islam. Jadi kepada ketika itu mana-mana yang tidak beriman akan dibunuh, termasuk golongan Yahudi. Hadis 276 daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innad dajjal kharijun." Dajjal itu pasti akan keluar. Wa huwa a'war, dan Dajjal itu dia buta sebelah mata, aini shimal, pada mata kiri. Dalam setengah hadis pada mata kanan. Dalam hadis ini sebut pada mata kiri. Alaiha dhafaratun ghalidah, dan juga pada mata dia kiri yang buta itu alaiha dhafaratun ghalidah, ada selaput yang tebal. Dengan makna mata kiri itu yang tidak dapat melihat, ada selaput yang tebal. Bahkan mata kiri itu seperti kismis. Mata kiri yang ada selaput tebal yang tidak boleh melihat, dan juga bentuk mata kiri Dajjal itu seperti kismis, dengan makna buah anggur yang kering. Wa innahu yubri'ul akmaha wal abras, dan Dajjal itu dia mampu untuk menyembuhkan penyakit buta dan juga penyakit apa? Penyakit kulit, penyakit kusta. Dia sendiri buta, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kemampuan kepada Dajjal untuk menyembuhkan penyakit buta dan juga penyakit kulit. Ini berlaku kepada mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mukjizat dia menyembuhkan penyakit kulit dan juga menyembuhkan orang buta. Jadi seolah-olah serupa perkara yang luar biasa. Tapi bila mari daripada Nabi Isa itu adalah mukjizat. Bila mari daripada Dajjal itu adalah istidraj. Allah Ta'ala beri juga kemampuan tu, tapi dengan mana untuk menyesatkan manusia, sebagai ujian kepada manusia. Jadi seolah-olah serupa. Sebab tu nama Dajjal Al-Masih, Al-Masih Ad-Dajjal. Juga nama Nabi Isa, Isa Al-Masih. Sama-sama nama Al-Masih. Jadi seolah-olah serupa. Kemudian wa yuhyil mauta, begitu juga Dajjal menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala beri kemampuan sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa sebagai mukjizat. Ini ujian kepada manusia. Wa yaqulu linnas, dan berkata kepada manusia, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Dalam hadis lain Nabi ayat, kalulah Dajjal itu keluar di kalangan kamu, pasti Dajjal itu dilempar batu oleh budak-budak. Dia mengaku Tuhan, kau dia menurunkan hujan, kau dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit. Bila mana dia mengaku sebagai Tuhan, padai kena lempar batu oleh budak-budak. Tapi bila mana Dajjal itu keluar di akhir zaman dalam keadaan manusia diuji dengan tidak ada makanan, diuji dengan tidak ada pegangan akidah, diuji dengan tidak ada pegangan agama, maka pada ketika tu dia royak sebagai Tuhan pun manusia akan mengaku. Kemudian wa yaqulu linnas, Dajjal akan berkata kepada manusia, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Faman qala, dan siapa Nabi kata, siapa yang berkata anta rabbi, kamulah Tuhan aku, faqad futin, dia telah kena fitnah Dajjal, dengan makna dia telah menjadi kafir, kekal dalam neraka. Wa man qala, dan siapa yang berkata rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah, dengan makna kukuh keimanan dia kepada Allah, hatta yamuta, sehingga dia mati sekalipun dia tidak mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan, dia hanya mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Faqad usima min fitnatih, sesungguhnya dia telah terpelihara daripada fitnah Dajjal. Wala fitnata ba'dahu alaih, dan tak ada lagi bila mana dia tu benar-benar beriman kepada Allah, tidak mengaku Dajjal sebagai Tuhan, hanya dia meroyak Rabbi Allah, Tuhan aku hanya Allah, tidak lagi dia kena fitnah. Wala azab, tidak lagi dia kena azab, dengan makna
dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, boleh makna dalam keadaan beriman boleh mengucap kepada Allah, dan juga dia tidak akan disoal oleh mungkar dan nakir, dan juga dia akan selamat daripada azab kubur, azab di alam barzah, dan juga dia akan selamat daripada azab di akhirat. Tu orang yang mana kukuh iman dia benar-benar ketika mana Dajjal mengatakan dia adalah Tuhan, orang ini tetap beriman. Tapi bimbang-bimbang takut. Bila mari Dajjal ni takut, iman kita tercabut, na'uzubillah. Jadi orang yang boleh benar-benar tidak mengaku Dajjal sebagai Tuhan, dia akan selamat. Mati dia selamat, di alam barzah dia selamat, di akhirat dia selamat, daripada mungkar nakir, soal mungkar nakir juga dia akan selamat. Fayalbathu fil ardi ma Allah, dan Dajjal itu akan berada di bumi ini mengikut kehendak Allah. Masya Allah dengan makna mengikut kehendak Allah, iaitu selama mana 40 hari. Hari pertama selama setahun, hari yang kedua selama sebulan, hari yang ketiga selama seminggu, hari yang keempat dan sampailah hari yang ke-40 selama hari-hari kita ni. Dengan makna hari pertama itu nebula Sierra, malam pun nebula juga. Nebula. Dengan makna sehari nak lepas sehari itu selama setahun. Thumma yaji'u Isa bin Maryam min qibalil maghrib, dan kemudian selepas Dajjal berada selama 40 hari, lebih kurang setahun lebih, kemudian datanglah Nabi Isa AS min qibalil maghrib, dari arah barat. Makna dari arah barat untuk bertemu dengan Dajjal itu, musaddiqan bi Muhammad, yang akan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna Nabi Isa akan mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar sebagai nabi akhir zaman, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millatih, dan juga akan membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fayaqtulud Dajjal, kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Thumma innama huwa qiyamus sa'ah, kemudian selepas tu tak ada dah. Dengan makna dekat sangat dengan kiamat. Ada lagi peristiwa-peristiwa selepas tu. Matahari terbit daripada barat, keluarnya dabbah dukhan, gapo semua lagi, diangkat Al-Quran, diruntuhkan Kaabah. Tapi ada lagi, cuma nak rayak bila mana Nabi Isa turun, maka kiamat itu semakin lama semakin dekat. Kemudian hadis 277 daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad aqala at-ta'am, Dajjal itu makan ni. Dengan makna seperti manusia, dia makan ni. Wa masya fil aswaq, dan dia juga berjalan-jalan di pasar-pasar, di mall, di supermarket gapo, dia pergi seperti mana manusia biasa, yakni Dajjal, iaitu Dajjal. Dengan makna Dajjal itu serupa seperti manusia. Dia makan, dia minum, dia pergi pasar, dia pergi supermarket, dia cari pengikut dia. Jadi tidak layak makhluk yang makan minum itu pergi mari mendakwa diri dia sebagai Tuhan. Tidak layak. Kenapa? Dia serupa dengan makhluk. Tapi bila mana orang tidak ada pegangan akidah, tidak ada pegangan agama, bila mana Dajjal bawa perkara-perkara pelik, terus manusia akan mengaku itu adalah Tuhan. Na'udzubillah. Hadis 278 daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'ad dajjali idza kharaja ma'an wa nara, sesungguhnya bersama dengan Dajjal apabila dia keluar, ma'an wa nara, akan ada air dan juga api. Dibawa dua sungai, sungai air dan juga sungai api. Fa amma alladhi yara an-nasu annaha an-nar fama'un barid, jadi apa yang dilihat manusia seolah-olah seperti api, sungai daripada api, sebenarnya adalah air yang sejuk, air yang sejuk, yang segar. Wa ammal ladzi yaran nasu annaha ma'un barid, jadi yang dilihat manusia itu adalah air yang segar, air yang sejuk. Fanarun tuhriq, itu adalah api yang membakar. Dengan makna Dajjal ini dia menipu manusia. Zahir tengok sebagai air, hakikatnya adalah api. Zahir tengok sebagai api, sungai daripada api, hakikatnya adalah air yang segar. Tu nak kata Dajjal ini kerja dia menipu. Faman adraka minkum, jadi siapa ye tengok perkara tu,
falyaqa fil ladzi yara annahu nar. Jadi hendaklah dia ni, orang yang beriman ini, menjatuhkan diri dia dalam tempat dia nampak api. Fa innahu azbun barid. Sungguh itu adalah air yang segar, yang sejuk. Dengan makna kukuh iman dia, seolah-olah dia masuk dalam api. Tapi sebenarnya di situlah ada air yang segar, air yang sejuk. Kemudian hadis 279, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini lebih mengetahui dengan apa yang dia bawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Ada makna Nabi sendiri lebih tahu apa yang ada bersama dengan Dajjal. Ma'ahu naharani yajriyan. Bersama dengan Dajjal itu dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal 'ain ma'un abyad. Yang pertama dilihat oleh mata, itu adalah air putih. Wal akharu ra'yal 'ain, dan juga sungai lagi dilihat oleh mata, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun, jika seseorang itu menemui Dajjal dalam keadaan bawa dua sungai itu, falyatin nahra alladhi yarahu nara, hendaklah dia pergi kepada sungai yang dia tengok sebagai api. Falyughammid, kemudian hendaklah dia memejamkan mata, thumma liyutati ra'sah, kemudian dia menundukkan kepala dia masuk dalam sungai itu, fayashrabu minhu, dan minum air daripada sungai tu, fa innahu ma'un barid, itu adalah air yang segar, air yang sejuk. Jadi kalau tengok pengikut Dajjal, ingat kau orang itu mati dah. Mati dah duduk dalam sungai api. Tapi sebenarnya orang itu dalam keadaan hidup lagi, minum air yang segar. Kerana pada masa tak ada dah air, tak ada dah. Air makanan tak ada dah. Kecuali dengan Dajjal. Hadis 280 daripada Asma bin Yazid radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Nabi SAW di rumah beliau. Maka beliau berkata, idza kana qabla khurujid dajjal, sebelum Dajjal itu keluar, bi thalathi sinin, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, habasatis sama'u thulutha qatriha, langit akan menahan hujan sebanyak 1/3 tahun sebelum, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Wa habasatil ardu thulutha nabatiha, begitu juga tumbuh-tumbuhan, bumi akan menahan tumbuh-tumbuhan tak keluar, tidak tumbuh 1/3. Fa idza kanatis sanatu tsaniyah habasatis sama'u thulutha qatriha, masuk tahun kedua sebelum kedatangan Dajjal, langit menahan 2/3 daripada air hujan. Wa habasatil ardu thulutsai nabatiha, begitu juga bumi, tanah akan menahan tumbuh-tumbuhan daripada tumbuh sebanyak 2/3. Fa idza masuk tahun yang ketiga, fa idza kanatis sanatu tsalitsah habasatis sama qatra kullah, setitik pun air tidak turun pada tahun yang terakhir sebelum kedatangan Dajjal. Wa habasatil ardu nabata kullah, dan juga pokok-pokok tak tumbuh. Yang ada makin lama makin mati, makin lama makin mati, hak lain tak tumbuh. Fala yabqa dhu khuffin wala dhilfin illa halak, tak ada binatang ye berkuku dan juga bersepatu. Ikutlah kambing ko, lembu ko, ayam ko, binatang-binatang ternak itu, kuda ko, mati belako. Illa halak, kecuali mati belako, kerana pokok-pokok tak ada, air tak ada. Fayaqulu dajjalu lirrajuli min ahli al-badiyah, kemudian Dajjal dia akan wayak kepada lelaki daripada ahli orang badui, orang Arab badui. Macam kita orang ulu, orang duduk pedalaman orang ulu. Ara'aita in ba'athtu ibalaka dikhama, lagu mana kalau aku ini membangkitkan ibilaka dikhaman duru'uha, jadi kambing kamu, lembu kamu, unta kamu ni hok mati dah, aku hidup ke semula, adalah kedai gemuk, adalah penuh susu, aizaman asnimatiha, adalah kedai bonggol unta tu sah. Ata'lamu anni rabbuk, adakah kamu yakin aku ini Tuhan kamu, aku nak hidup ke balik, unta kamu hok mati dah. Kalau kita kambing ko, lembu ko pada masa tu tak ada makan dah. Jadi bila Dajjal kata lagu mana kalau aku hidup ke balik, lembu kambing semua ni dalam kedai gemuk penuh dengan susu, adakah kamu yakin aku adalah Tuhan kamu? Tu ujian kepada manusia. Fayaqulu na'am. Jadi orang Arab Badui ni, dengan mana orang bila sebut orang Arab Badui,
orang yang mana kurang pegangan agama dia. Mana kalau orang zaman Rasulullah jari-jari menang, jari-jari sekali mari bertemu dengan Rasulullah. Bukan orang hok duduk dengar kuliah, belajar agama, duduk dengan Rasulullah, tak. Duduk di pedalaman orang Arab Badui. Begitu juga empat manusia pada akhir zaman, makin lama makin tak ada pegangan agama, makin hilang pegangan akidah. Lebih-lebih lagi bila Dajjal dalam keadaan tak ada makan ni, Dajjal tunjuk gapo-gapo hok pelik lagu ni, seorang itu mudah untuk mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Fayaqulu na'am. Jadi orang Arab Badui ni kata ya. Fatamathalu lahu syayatin wa ala suratin fayattabi'uhu. Jadi kemudian syaitan-syaitan akan berupa dan juga mari fayattabi'u, dan mari ikut lembu-lembu ni mari belakang ni. Wa yaqulu lirrajuli ara'aita in ba'athtu abaka. Makna sebenarnya itu adalah sihir daripada Dajjal. Setan-setan yang berupa apa? Berupa lembu kambing. Wa yaqulu lirrajuli, adakah kamu mengaku ara'aita in ba'athtu abaka? Adakah lagu mana kamu yakin dak aku ni sebagai Tuhan jika aku menghidupkan ayah kamu yang telah mati, wa banaka, dan anak kamu yang telah mati, wa man ta'rifu min ahlika, dan juga orang yang kamu kenal daripada keluarga kamu, ata'lamu anni rabbuk, adakah kamu yakin aku ini Tuhan kamu? Fayaqulu na'am. Jadi orang itu kata ya. Jadi ini ujian ketika mana datangnya Dajjal. Fatamthulu lahu syayatin ala suwarihim. Kemudian Dajjal, syaitan-syaitan pengikut dan semua syaitan ikut iblis akan menyokong Dajjal, akan membantu Dajjal. Jadi segala iblis segala syaitan-syaitan ni akan membantu Dajjal. Di antaranya berupa gapo hak Dajjal nak. Kemudian bila berupa ayah dia hak mati dah, mak dia, anak dia, ahli keluarga dia, fayattabi'un. Jadi orang itu akan mengikut Dajjal. Dengan makna beriman kepada Dajjal. Nauzubillah. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baka ahlul bait. Kemudian ketika mana Rasulullah keluar, ahli keluarga yang ada di situ menangis. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nabki. Kemudian bila mana Rasulullah kembali pulang ke rumah dia, duduk nangis lagi. Kemudian faqala ma yubkikum, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqultu ya Rasulullah ma dzakarta minad dajjal. Apa yang kami menangis ni, apa ye sebab kamu sebut berkenaan dengan Dajjal. Takutnya sahabat-sahabat takut bimbang bila mana Dajjal keluar, mereka menjadi murtad. Nauzubillah. Sedangkan kita dengan Rasulullah ini lebih daripada 1400 tahun. Sahabat walaupun makna tidak Dajjal keluar pada zaman mereka sangat-sangat takut. Takut ke apa? Takut jadi murtad. Fa wallahi, demi Allah, inna amata ahli la ta'jinu ajinaha. Jadi adalah seorang pembantu rumah daripada keluarga Nabi itu, dia duk uli tepung, la ta'jinu ajinaha fama tablu hatta takada tatafattatu. Bila dia dengar berkenaan dengan Dajjal yang diroyak oleh Nabi kepada ahli keluarga dia ni, maka lemuh tak leh nak uli tepung. Kerana takut bimbang, sehingga uli tepung tu tak ada siap uli tepung. Sehingga bila tak siap tu hatta takadat tatafattatu minal ju'. Sehingga dia ni lemuh daripada tak makan. Kerana nak uli tepung tu bila takut sangat sehingga lapar. Sehingga lemuh tubuh dia. Kerana tak ada makanan. Takut siapa tahu tu. Kita kalau kita dengar pasal Dajjal ni mungkin kita rasa biasa. Bila Dajjal keluar wallahu alam, 100 tahun ke 200 tahun, dekat ke lambat ke wallahu alam. Jadi kita tak tahu. Tapi sahabat tu bila dengar tu seolah-olah okey dah Dajjal nak keluar. Tu dengan mana keimanan mereka kepada Rasulullah SAW. Siapa lemuh nak buat kerja tu rasa lemuh. Siapa lapar, siapa tubuh tu jadi lemuh. Fa kaifa nasna'u yauma idzin. Sehingga sahabat ahli keluarga Rasulullah ya, apa yang perlu kami buat ketika mana Dajjal tu keluar? Faqala Rasulullah SAW, jadi Rasulullah kata ketika mana Dajjal tu keluar, walaupun bukan berlaku pada zaman Rasulullah SAW, yaqfil mu'minina minat ta'ami wasyarabi yawma idzin at-takbir wat tasbih wat tahmid. Cukup sebagai makanan. Kerana pada ketika tu tak ada makanan dah.
Lembu mati, kambing mati, kuba mati, unta mati, tumbuh-tumbuhan sayur tak ada makanan, tak ada beras, tak ada gapo, tak ada, maka cukup yang menggantikan makanan iaitu makanan dan juga minuman pada ketika tu at-takbir. Takbir sebut Allahu Akbar, wat tasbih bertasbih sebut subhanallah, wat tahmid sebut alhamdulillah. Dengan makna segala zikir-zikir, segala amal ibadah itulah yang cukup mengenyangkan orang-orang beriman pada ketika tu, pada ketika tak ada makanan. Dan inilah makanan para malaikat. Malaikat dia tak makan, dia sentiasa berzikir. Dengan zikir itulah menjadi asbab malaikat itu ada kata boleh hidup, hidup dengan zikir. Macam kita, asbab kita hidup, hidup dengan makanan, hidup dengan minuman. Malaikat tak, dia pergi mari, dia hidup dengan zikir. Jadi pada akhir zaman begitu juga Allah Ta'ala jadikan asbab orang-orang beriman boleh hidup pada ketika itu adalah melalui zikir. Memanglah kita pelik, kalau kita tak makan sehari, lapar, lemuh, tak boleh nak bangun dah. Tapi bila mana seorang itu yakin makanan itu semata-mata asbab untuk hidup, minuman itu semata-mata asbab untuk hidup, Allah Ta'ala boleh jadikan apa sahaja asbab untuk hidup. Jadi asbab untuk hidup di akhir zaman ketika mana Dajjal keluar iaitu zikir daripada orang itu. Dengan makna kita hidup pada hari ini, kita perbanyaklah amal ibadah kita, perbanyaklah zikir kita. Moga-moga kalulah Dajjal keluar pada zaman kita sekalipun, kita lazimi zikir. Bukan nak kata Dajjal keluar baru nak zikir, Dajjal keluar baru nak ibadah. Tidak, takut bimbang-bimbang kita yang mengikut Dajjal, na'udzubillah. Jadi moga-moga kita perbanyak amal ibadah kita, kita perbanyak zikir. Bila mana di zaman tidak ada makanan, diri kita ni kita persiapkan untuk menggantikan zikir-zikir kita itu sebagai makanan, sebagai asbab untuk kita boleh hidup di akhir zaman. Kemudian thumma qala la tabku, jangan kamu menangis. Kerana ahli keluarga Nabi, sahabat-sahabat bila dengar berkenaan dengan Dajjal sangat-sangat takut. Fa in yakhrujud dajjal wa ana fikum fa ana hajiju. Jika Dajjal itu keluar dan aku masih lagi bersama dengan kamu, akulah yang akan menghadapi Dajjal. Maknanya Nabi kata jangan bimbang, jangan takut kepada sahabat dia, kepada ahli keluarga dia. Kalulah Dajjal keluar, aku masih ada, aku yang akan menghadapi Dajjal. Wa in yakhruju ba'di, jika dia keluar selepas aku, dengan mana selepas aku wafat, fallahu khalifati ala kulli muslim. Maknanya Allah Ta'ala yang akan jaga orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala yang akan jaga orang-orang muslim. Dengan makna pada ketika tu yang boleh kita harap hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jaga akidah kita, jaga amal ibadah kita. Moga-moga bila Dajjal keluar sekalipun masih lagi kita beriman kepada Allah dan juga kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis 281 daripada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW berkhutbah, di antaranya bunyi adalah innahu lam takun fitnatun fil ardi, tidak ada satu fitnah di muka bumi ini, mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam, sejak Allah cipta anak Adam, Nabi Adam, zuriat Adam, anak Adam ni, a'zama min fitnatid dajjal, lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kenapa lebih besar? Kenapa Nabi sangat takut? Kerana pada ketika tu ramai umat-umat Nabi SAW akan murtad, akan mengikut Dajjal. Kerana tak ada makanan. Kita balik rumah boleh makan lagi, pergi situ, pergi sini boleh makan lagi. Tapi bila lapar, anak kita lapar, isteri kita lapar, diri kita lapar, jadi nak mikir tu jadi kurang dah. Jadi gila sikit. Nak mikir tu tak nak mikir betul dah. Jadi bila Dajjal bawa makanan, bawa air, bawa segala kemewahan, pada ketika itulah benar-benar ujian kepada orang beriman untuk kekal beriman kepada Allah. Sebab tu segala ujian yang tidak kena pada ujian agama itu ulama kata sangat-sangat remeh. Ujian kita sakit, ujian kita susah, ujian ekonomi, ujian ikutlah segala masalah kita, jika tidak berkait dengan agama, itu ulama kata lebih ringan daripada ujian agama. Ujian agama dengan makna makin lama makin kita jauh daripada Allah, makin lama makin banyak maksiat yang kita buat, makin lama pegangan agama kita makin longgar, makin lama akidah kita makin longgar, makin lama makin jauh kita daripada majlis ilmu, makin jauh kita daripada rumah Allah, makin jauh kita daripada
alim ulama. Makin jauh kita daripada orang-orang soleh, sibuk kita dengan dunia, sibuk kita dengan perkara yang melalaikan, sibuk kita dengan ikulah apa saja yang menjauhkan kita daripada Allah, itu lebih berat. Ujian itu lebih berat kepada orang yang beriman sebenar. Jadi begitu juga masa Dajjal mari ni, selain daripada ujian susah hidup, ujian ekonomi, dan juga ujian yang paling Nabi takut, ujian seorang itu murtad di zaman Dajjal. Na'udzubillah. Itulah ujian Nabi takut. Kenapa? Kerana ujian yang menyebabkan orang beriman akan jadi kafir. Wa inna Allah lam yab'ath nabiyyan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan seorang nabi illa hadzara ummatah, kecuali nabi itu mengingatkan umat dia berkenaan dengan Dajjal. Jadi bermula daripada Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh tu dah memperingatkan kaum dia berkenaan dengan Dajjal. Padahal jauh, sangat-sangat jauh sebelum Nabi Muhammad. Di kita dengan Nabi Muhammad ni pun jauh dah. Tapi tidak ada seorang Nabi kecuali memperingatkan umat dia berkenaan dengan fitnah Dajjal. Begitu juga Nabi-Nabi ni, dia wayak kepada kaum dia akan ada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Isa disebut dalam Al-Quran, Nabi Isa wayak kepada kaum dia, di akhir zaman ada Nabi yang akan lahir, Nabi akhir zaman nama dia Ahmad. Jadi royak dah apa yang akan berlaku akan datang. Jadi Nabi Nuh, Nabi selepas tu peringat dah umat dia apa yang akan berlaku akan datang. Berkenaan dengan Dajjal, berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Muhammad SAW royak dah kepada para sahabat apa yang akan berlaku, yang akan datang. Jadi kita baca kitab ni pun memperingatkan apa yang akan berlaku akan datang. Walaupun tak sempat dengan zaman kita pun, mungkin sempat dengan zaman anak cucu kita. Kemudian wa ana akhirul anbiya, dan aku adalah nabi yang terakhir, wa antum akhirul umam, dan kamu adalah umat yang terakhir, wa huwa kharijun fikum la mahalah, dan Dajjal itu pasti akan keluar di kalangan kamu. Dengan makna di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir. Hadis 282 daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah, tidak ada di antara penciptaan Nabi Adam sehingga berlakunya kiamat, khalqun akbaru minad dajjal, makhluk ia paling besar. Besar dengan makna paling besar fitnah yang dibawa oleh makhluk tu minad dajjal, daripada Dajjal. Dengan makna fitnah yang paling besar, yang paling ditakut oleh Nabi, iaitu fitnah Dajjal. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma kanat fitnatun wa la takunu hatta taqumas sa'atu akbaru min fitnatid Dajjal wa la min nabiyyin illa wa qad hadzara ummatahu. Ini serupa je. Tidak ada fitnah yang berlaku sebelum berlakunya kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, dan tidak ada nabi, seorang nabi pun kecuali mengingatkan umat dia berkenaan dengan Dajjal. Hadis 284 daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, ma sa'ala ahadun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjal aktsara mimma sa'altu. Kemudian jadi sahabat ni kata, tak ada seorang yang mana banyak tanya pasal Dajjal lebih daripada aku. Dia ni Mughirah ni minat pasal Dajjal. Jadi ditanya Rasulullah banyak perkara berkenaan dengan Dajjal. Wa ma yunsibuka minhu. Kemudian dia tanya, apa yang menyebabkan kamu rasa berat? Berat, mana berat ni berat berkenaan dengan Dajjal. Duk tanya mana perkara memberatkan kepala dia tu berkenaan dengan Dajjal. Innahu la yadurruka. Kemudian Rasulullah kata, Dajjal itu tidaklah memberi mudarat kepada kamu. Qala qultu ya Rasulullah innahum yaqul. Kemudian orang ni kata, Mughirah kata ni, Rasulullah kata jangan bimbang, Dajjal itu tidak beri mudarat kepada kamu. Kemudian dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah innahum yaqul, sesungguhnya mereka mengatakan, iaitu para sahabat doa, inna ma'hu ta'ama wal anhar, bersama dengan Dajjal itu makanan dan juga air, sungai. Jadi seolah-olah bila manusia tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada makanan, harta habis gapo semua ni, yang ada hanya dengan Dajjal. Jadi dia bimbang, takut diri dia tu bila mana Dajjal keluar, diri juga akan terikut, kerana nak makan tak boleh, nak makan dengan Dajjal, nak minum ada dengan Dajjal.
Makna segala nak kata nak hidup tu kena bergantung kepada Dajjal pada ketika tu. Jadi dia takut, dia bimbang. Sebab tu banyak dia tanya berkenaan dengan Dajjal, Mughirah ni, seorang sahabat. Jadi Rasulullah kata, huwa ahwanu 'ala Allah min zalik. Perkara tu mudah je. Perkara tu mudah je bagi Allah. Dengan makna zahir je, dia ada makan ni, ada minum ni. Itu semata-mata asbab untuk hidup. Jadi Allah Ta'ala bukan kata tak ada makan ni, orang beriman tak boleh hidup. Kerana pada akhir zaman, makan ni orang beriman adalah zikir kepada Allah. Jadi jangan kata kalau tak ada makan ni tak boleh nak hidup, kena bergantung kepada Dajjal, sungai, air ada dengan tak ada. Itu sangat-sangat mudah ujian kepada manusia. Dengan makna boleh je nak hidup walaupun tak ada makan ni, tak ada air, kerana itu semata-mata asbab yang beri kesal, bukan makan ni hok kita makan. Yang beri hilang dahaga kita bukan minum ni. Hatta segala hok kesal atas muka dunia ni yang beri kesal semata-mata Allah. Allah boleh beri kesal kita kenyang melalui dengan zikir sebagaimana malaikat. Jadi tak ada kata pelik sangat, tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada makan ni. Jadi Nabi kata jangan kamu pelik. Kalau tu mudah je bagi Allah. Itu sebagai ujian kepada orang-orang beriman, kepada umat Nabi SAW di akhir zaman. Kemudian kita tengok sikit lagi hadis 285 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud dajjalu fi khafqatin minad din. Dajjal keluar dari keadaan agama itu kurang, dengan mana pegangan agama yang sangat-sangat longgar. Sebagaimana Nabi riwayat dalam hadis lain, kalaulah Dajjal itu keluar pada zaman kamu ini, nescaya dia mengaku jadi Tuhan sekalipun, dibawa segala perkara-perkara pelik sekalipun, Dajjal itu hanya akan dilempar batu oleh budak-budak. Makna pada budak-budak je lempar batu. Kerana manusia beriman kepada Allah, Dajjal itu bukan Tuhan. Tapi sebab apa Dajjal diterima adalah hadis ni riwayat ketika mana Dajjal keluar itu pegangan agama sangat-sangat rapuh, pegangan agama sangat-sangat longgar, pegangan akidah sangat-sangat longgar. Jadi dia mengaku sebagai Tuhan, dia bawa makanan, bawa minuman, bawa buat segala perkara pelik, manusia mudah mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Wa idbari minal ilm, begitu juga Dajjal mari dalam keadaan ilmu agama dah kurang. Orang tak cara kepada ilmu agama. Jadi bila orang tengok perkara pelik, tak ada ilmu agama, terus mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Falahu arba'una lailah. Jadi Dajjal akan berada atas muka dunia ni, membuat kerosakan, membuat fitnah selama 40 hari. Yasihuha fil ard, yang mana Dajjal akan mengelilingi dunia ini selama 40 hari. Al yauma minhu kasanah. Jadi hari pertama seperti setahun. Dengan makna setahun tu nek sehari seperti setahun, nek bulan siang, nek bulan malam. Setahun. Mana nak rayak pas siang selama 6 bulan. Lepas tu malam pula selama 6 bulan. Kemudian wal yaumu minha kasyahr, dan sehari, hari yang kedua sehari itu seperti sebulan. Wal yaumu minha kal jumu'ah, dan sehari seperti satu Jumaat, dengan mana seminggu. Thumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadhi, kemudian hari yang seterusnya seperti sapalah hari ke-40 Dajjal ada atas muka dunia ni, seperti hari-hari kamu. Dengan makna jumlah dia lebih kurang setahun lebih. Setahun lebih Dajjal berada selama tu. Di akhir zaman ni bumi ni makin lama makin lambat. Dia putar tu makin lama makin lambat. Makin lama makin lambat sehinggalah Dajjal keluar. Dia putar itu sangat-sangat lambat sehingga sehari dia nak habis sehari putaran dia tu selama setahun. Tu ketika mana Dajjal keluar. Insya-Allah kita berhenti situlah. Walahu himarun hadis ni panjang lagi ni. Walahu himarun yarkabuhu 'ardun ma baina udhunaihi 40 zira'a. Wallahu ta'ala alam. Baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.